terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi 17 Oktober, anda bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Antara paparan hari ini, penghantaran keperluan perubatan ke Hospital Medan ATM di Tawau mula digerakkan. Taska tambahan di Selangor untuk anak petugas barisan hadapan. Kerajaan Negeri Selangor membuka semula taska tambahan untuk anak-anak petugas barisan hadapan di negeri itu dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Langkah di bawah Inisiatif Penjagaan Anak Frontliner COVID-19 IPAF bertujuan untuk membantu melancarkan operasi petugas barisan hadapan dalam memerangi penularan COVID-19, terutamanya kaki tangan hospital. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari dalam satu kenyataan berkata antara lokasi taska tambahan itu adalah di Hospital Sungai Buloh, Hospital Banting, Hospital Selayang, Hospital Kajang, Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang dan Hospital Shah Alam. Selain turut diaktifkan taska tambahan di Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan Bangunan Darul Ihsan. Kesemua taska tambahan berkenaan terbuka untuk kegunaan kaki tangan perubatan sahaja, kecuali di Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan Bangunan Darul Ihsan yang boleh dimanfaatkan oleh semua petugas barisan hadapan lain, termasuk anak-anak anggota polis serta angkatan tentera. Persiapan bagi operasi Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM kini giat dijalankan di Dewan Tertutup Kompleks Sukan Tawau. Hospital Medan berkenaan disasarkan beroperasi Selasa ini bagi menempatkan pesakit bukan COVID-19. Tinjauan mendapati kerja-kerja menyiapkan hospital berkenaan berjalan lancar. Hospital terletak kira-kira 10 minit perjalanan dari Hospital Tawau adalah kerjasama antara Kementerian Kesihatan dengan ATM. Kemudahan ini bakal mengurangkan beban dan ruang kepada Hospital Tawau bagi merawat kes yang memerlukan penjagaan rapi. Khamis lalu, hospital berkenaan telah menerima ketibaan pertama pasukan perubatan terdiri daripada 4 pegawai dan 32 anggota. Hospital itu akan menempatkan kompleks rawatan pesakit dengan kapasiti 100 katil. Dalam pada itu, sebentar tadi penghantaran keperluan perubatan ke Hospital Medan berkenaan mula digerakkan. Kita terus saja ke Pangkalan Udara Subang di Shah Alam, Selangor bersama wartawan Raja Amanda Raja Faisal. Amanda, apa perkembangan dari sana? Baik, terima kasih rakan setugas. Untuk makluman, saya berada di sini seawal jam 5 pagi tadi lagi untuk menyaksikan sendiri proses penghantaran petugas perkhidmatan kesihatan serta bantuan kelengkapan Hospital Medan ke Tawau oleh Angkatan Tentera Malaysia menggunakan pesawat A400M sekitar jam 8 pagi tadi. Seramai 12 pegawai dan 61 anggota sokongan perubatan ditugaskan di Hospital Medan ATM untuk jangka masa sekurang-kurangnya 3 bulan. Mereka terdiri daripada pakar perubatan, pegawai farmasi, pegawai tadbir hospital serta paramedik dan elemen sokongan. Saya difahamkan kesemua petugas akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan diletakkan di bawah pengurusan Hospital Tawau. Dan suka juga untuk saya kongsikan bersama anda, seawal jam 7 pagi tadi lagi, anggota TUDM telah melakukan tugas-tugas memasukkan keperluan perubatan seperti katil Medan Mark 4, mesin bios, emergency trolley, ventilator dan ECG table ke dalam pesawat terbabit bagi menampung keperluan pusat kesihatan di negeri tersebut. Baiklah, bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai perkembangan ini, bersama dengan saya sekarang ini ialah Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan ATM, Dato' Amin. Silakan, Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Dato', mungkin Dato' boleh terangkan lebih lanjut mengenai Hospital Medan ini, Dato'. Okey, terima kasih. Pada pagi ini kita akan melihat penghantaran kumpulan induk Hospital Medan ATM yang akan bertugas di Tawau.
Ya, fungsi Hospital Medan ini adalah untuk membantu meningkatkan keupayaan Hospital Tawau dalam mereka menangani masalah wabak COVID di daerah tersebut. Ya, perancangannya pada peringkat awal hospital ini akan beroperasi sebanyak 100 katil di Kompleks Sukan Tawau dan ianya boleh dibesarkan lagi apabila ada keperluan. Dan seperti yang diterangkan tadi, ya, peralatan-peralatan yang dibawa pada hari ini terlibat dalam bentuk katil-katil medan, ya, peralatan Dewan Bedah, ya, begitu mesin ECG, peralatan monitor-monitor dan juga anggota-anggota. Bersama pesawat RMF 468 ini juga terdapat pembekalan peralatan-peralatan lain yang dibawa oleh pihak TUDM bagi menyokong operasi bantuan kesihatan di Sabah. Untuk pihak KKM juga. Okey, baiklah. Macam mana pula dengan jenis penyakit, Datuk? Apakah jenis penyakit yang akan menjadi pengkhususan utama petugas di Hospital Medan? Okay. Perancangan untuk pengoperasian Hospital Medan ini telah kita mulakan sejak minggu lepas lagi dan ketika ini komandernya, ya, Colonel Dr. Samsul sudah berada di Tawau selama seminggu membincangkan dalam bentuk-bentuk perancangan. Untuk perancangan kali pertama, hospital ini akan merawat kes-kes perubatan, kes-kes pembedahan, kes-kes perbidanan, ya, dan juga ianya akan juga membantu dalam kes-kes trauma, ya. Baik, terima kasih Datuk atas perincian itu sebentar tadi. Baiklah, saya kira setakat ini sahaja laporan saya di Pangkalan Udara Subang ini. Saya Raja Farhani Amanda Raja Faisal. Kita kembali ke Sri Pentas. Terima kasih Amanda dengan laporan itu. Seterusnya, Jabatan Penjara menguatkuasa langkah pencegahan bagi mengekang penularan COVID-19 di Pusat Koreksional Kemunting Kemta di Taiping Perak. Ia susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran selama 2 minggu di pusat itu sehingga 29 Oktober ini. Jabatan itu dalam satu kenyataan memaklumkan SOP langkah pencegahan dikuatkuasakan bermula semalam selaras dengan pelaksanaan PKPD itu. Ia membabitkan larangan pergerakan fizikal keluar masuk dari pusat koreksional itu. Kawasan keluar masuk bersyarat juga dilaksanakan bagi anggota yang bertugas. Selain itu, lawatan keluarga dan pihak luar adalah tidak dibenarkan sama sekali. Jabatan itu turut melaksanakan penutupan sepenuhnya blok-blok penempatan banduan yang disahkan positif COVID-19. Kerajaan Kedah membelanjakan sebanyak 1.1 juta ringgit untuk menyediakan bantuan bekalan makanan kepada penduduk di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran dan PKPD bersyarat. Esko Kedah Halimatun Saadiah Saad berkata jumlah perbelanjaan itu tidak termasuk sumbangan bekalan makanan daripada NGO, syarikat swasta dan individu. Alhamdulillah, bila ada kluster-kluster lain iaitu kluster di Aman Jaya, kluster Alostak, kluster Tembok, apa semua ni, kerajaan telah membelanjakan 1.1 juta ringgit di bawah peruntukan JKM untuk kita agihkan kepada masyarakat setempat dan juga makanan lah untuk setiap pusat penempatan. Menurutnya, bantuan juga melibatkan wang tunai sebanyak RM200 bagi setiap keluarga di zon yang terlibat dengan penguatkuasaan. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan barangan makanan kepada pelajar di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di Kolej Kediaman Bukit Kaci, Universiti Utara Malaysia. Pada masa ini, seramai 246 pelajar UUM menerima rawatan di pusat berkenaan sejak 9 Oktober lalu. Dalam tempoh itu, 26 pelajar disahkan positif COVID-19 bagi kluster Basinto. Katanya penghantaran bekalan diuruskan petugas Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Angkatan Pertahanan Awam. Dalam pada itu, penjaja yang merupakan kelompok terjejas teruk pada pelaksanaan PKP Mac lalu menyatakan rasa syukur dan terima kasih. Walaupun dalam tempoh pelaksanaan PKP bersyarat di Lembah Kelang, mereka dibenarkan beroperasi kali ini dan pendapatan tidak terjejas. Dalam tinjauan di sekitar ibu negara ini, rata-rata usahawan tepi jalan ini berniaga seperti biasa. Menyedari berada dalam radius PKPB, SOP dipatuhi serta mengikut panduan norma baru sentiasa dirujuk. Ada penjaja juga turut mengambil inisiatif menyediakan kod aplikasi MySejahtera kepada pelanggan. Menurut penjaja buah, kelonggaran terbabit amat penting berikutan perniagaannya bergantung kepada musim. Macam ada musim kita bolehlah buat income, bila tak ada musim kita kena stay kat rumah. Tapi alhamdulillah lah,
disebabkan kerajaan bagi kelonggaran untuk meniaga kaki lima, alhamdulillah lah. Janji mau kena rajin je. Kelonggaran terbabit juga menjamin agar sumber pendapatan mereka tidak terjejas. Sungguh pun kehadiran pelanggan tidak seramai sebelum ini. Bagi saya sekarang ni kira bagus, alhamdulillah lah, boleh meniaga, boleh ada juga orang boleh ambil bungkus semua. Kalau yang dulu memang susah, langsung tak boleh nak buka langsung. Nak keluar pun payah, nak beli barang pun payah. Tapi sekarang ni alhamdulillah kira okey lah. Tapi tu harap banyak yang ikut SOP lah supaya virus ni tak menyebar lagi. Waktu perniagaan yang terhad juga tidak begitu menjadi masalah. Bagi saya berbeza sikit lah sebab selalunya kita start daripada petang. Sekarang ni kita buat pada pagi pukul 12 sehinggalah sampai 9 lah. 9 sebab pukul 10 nak kena tutup dah. So alhamdulillah rezeki tu start ada. Ditakkan putih punya. Sepanjang PKPB, penjaja tepi jalan, penjaja beredar dan kenderaan berjadi dibenarkan beroperasi mulai 6 pagi hingga 10 malam. SOP terbabit perlu dipatuhi sehingga 27 Oktober ini. Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad Prasarana mengalami kemerosotan penggunaan pengangkutan awam sehingga 400,000 penumpang sehari dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sejak Rabu lalu. Pengerusinya, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata penurunan sehingga 30% berikutan arahan PKPB serta ada yang bekerja dari rumah. Kalau dikira dari segi bilangan, maknanya tinggal sekarang ini lebih kurang 200,000 saja. Sekitar 200,000. Ada penurunan daripada dari sebanyak lebih kurang 600,000. Bahasa biasa normalnya sebelum Covid dulu lebih kurang 800,000 sehari. Ridership kita. So dah tentunya bila bilangan ataupun bilangan penumpang telah menurun, kita terpaksa absorb. Pendapatan kita pun menurun. Beliau terdahulu meninjau pematuhan prosedur operasi standard SOP PKPB dari MRT Pusat Bandar Damansara ke stesen LRT Masjid Jamek. Prasarana sentiasa memastikan aspek keselamatan penumpang diutamakan, khususnya berkaitan SOP. Susulan penurunan penumpang, pelbagai cara dilakukan prasarana termasuk mengubah suai perjalanan bagi menyesuaikan dengan keadaan semasa, khususnya pada waktu puncak. Dalam usaha memantapkan lagi pengetahuan dan kesedaran berkaitan penggunaan bahan terlarang dadah dalam kalangan murid sekolah rendah, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Sembilan memperkenalkan program Kad Pintar 2.0 bagi mendidik golongan berkenaan. Fokus akan diberikan kepada murid tahun 4 hingga 6. Kad pintar berkenaan mengandungi permainan interaktif anti-drug generations, agent video message pencegahan dadah dalam bentuk lakonan dan animasi dan flashcard untuk menarik minat pelajar. Kita nak satu kaedah barulah untuk membantu supaya pelajar sekolah ni lebih memahami lah. Kalau saya rasa dengan kaedah dalam kelas, pembelajaran dalam kelas secara formal tu mungkin diorang jemu lah. Jadi kita nak pelbagaikan pendekatan supaya dia lebih tidak jemu dan mendapat maklumat berkaitan dengan aktiviti penyalahgunaan dadah, macam mana nak mengelakkan daripada dadah. Kita akan bagi skill lah. Dalam perkembangan sama, Terengganu merekodkan jumlah penagih dadah tertinggi bagi setiap 100,000 penduduk. Statistik AADK menunjukkan negeri itu mencatat nisbah 916 penagih dadah bagi setiap 100,000 penduduk. Nisbah kedua tertinggi dicatat di Kelantan, diikuti Pahang dan Perlis. Bidang keusahawanan masih kurang mendapat sambutan dalam kalangan belia dan ia boleh disemai di peringkat institusi pengajian tinggi lagi. Justru melalui kerjasama pelbagai kementerian berkaitan, satu kertas kerja mengenainya akan dibentang bagi melahirkan graduan yang mampu menjadi usahawan selepas tamat pengajian. Persetujuan telah didapati, hanya menunggu kertas dibentangkan kepada jemaah menteri untuk mencadangkan beberapa program dan mencadangkan beberapa sumber keuangan dan berkemungkinan boleh dimasuk dalam belanjawan
pada tahun 2021 ini nanti. Beliau berucap pada majlis pelancaran bantuan awal pengajian untuk pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak di Samarahan, Kuching, Sarawak. Golongan mahasiswa digesa membuka minda dan memilih bidang keusahawanan sebagai kerjaya selepas tamat pengajian. Ia perlu memandangkan pasaran kerja kini semakin sukar terutamanya dengan keadaan penularan wabak COVID-19. Dalam pada itu, menerusi program berkenaan, Yayasan Bank Rakyat menyumbang sejumlah RM500,000 kepada pelajar UiTM Sarawak. Ia bagi membantu pelajar dari keluarga berpendapatan rendah bagi program peringkat diploma dan ijazah sarjana muda. Sejumlah 500 pelajar akan menerima RM1,000 setiap seorang bagi membuat persediaan kemasukan sesi pengajian yang baru bermula. Bekas Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Tan Sri Abdul Aziz Syamsuddin telah pulang ke rahmatullah malam tadi. Allahyarham meninggal dunia kira-kira jam 11.52 malam pada usia 82 tahun. Solat jenazah dilangsungkan di Masjid Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur selepas solat subuh. Jenazah Allahyarham akan dikebumikan di Gopeng, Perak. Allahyarham mula berkecimpung dalam arena politik setelah menyertai UMNO di cawangan Pelabuhan Klang pada tahun 1969. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Masih lagi di Buletin Pagi, 13 mayat ditemui dalam kejadian tanah runtuh di Vietnam yang menjadikan angka maut keseluruhan 36 orang. Rentetan bencana alam yang melanda tengah Vietnam itu, puluhan lagi masih hilang. 11 daripada mangsa merupakan tentera yang terlibat dalam misi mencari dan menyelamat mangsa tanah runtuh di tapak pembinaan penjana kuasa hidro dekat daerah Tua Tin Hu. Puluhan mangsa berkenaan merupakan kaki tangan tapak pembinaan berkenaan. Ketika kejadian yang berlaku sewaktu awal pagi itu, sebahagian bukit di kawasan terbabit tiba-tiba runtuh dan menimbus kaki tangan yang sedang berehat. Lokasi kejadian sehingga kini masih belum dapat dimasuki dengan kenderaan sekaligus ia melambatkan proses mencari. Keadaan bah di Vietnam dilihat semakin baik, namun hujan dan ribut diramal bakal melanda hujung minggu ini. Dana Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran penarikan semula bantuan ekonomi terlalu pantas bakal memberikan kesan kepada pemulihan. Dalam masa yang sama, pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva menggesa negara yang memonopoli ekonomi dunia seperti Amerika Syarikat dan China menambah pelan rangsangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Ujarnya, kadar pemulihan bergantung kepada kerjasama kukuh untuk membangun dan mengedarkan vaksin COVID-19. Ia dijangka mampu menambah sekitar $9 trilion Amerika kepada pendapatan dunia pada 2025. Selain itu, bebanan hutang turut menjadi faktor yang merencatkan pemulihan ekonomi negara dunia. Dengan hutang awam global dijangka mencecah 100% KDNK pada 2021. Justru IMF menyarankan dan menggesa negara yang dibelenggu hutang untuk bertindak pantas menstruktur semula aliran kewangan. Ia bagi mengelakkan krisis lebih buruk yang akan membebankan rakyat secara keseluruhannya. Industri penerbangan dunia terus berada dalam ketidaktentuan ketika pelbagai usaha pemulihan kini giat dilakukan. Di Eropah, data terbaru yang dikeluarkan Pejabat Statistik Eropah Eurostat melaporkan jumlah penumpang udara dalam kalangan negara anggota turun mendadak. Pada suku kedua tahun ini antara 96 hingga 99%. Angka itu berbanding tempoh sama yang dicatatkan tahun lalu. Bagaimanapun, ia tidak termasuk Belgium, Bulgaria, Republik Czech, Greece, Malta, Poland, Romania dan Sweden. Paling teruk terjejas ialah Spanyol yang merekodkan pengurangan 99% penumpang atau 61.6 juta antara April hingga Julai. Diikuti Jerman dengan 59.1 juta penumpang, Perancis 44.2 juta dan Itali 42.6 juta. Laporan itu turut menyatakan Macedonia Utara, negara yang sedang berunding untuk menyertai EU, kehilangan 100% penumpang udaranya. Larangan kemasukan pelancong susulan penutupan sepadan yang masih berkuat kuasa di kebanyakan negara terus menjadi igauan buruk industri penerbangan.
Menurut Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA, walaupun permintaan lalu lintas udara domestik di seluruh dunia mula pulih pada akhir suku kedua dengan syarikat penerbangan China mendahului pemulihan, pasaran penumpang antarabangsa tetap tidak berubah. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian paparan Buletin Pagi. Elak 3S iaitu kawasan sesak, tempat sempit dan sembang dekat. Amalkan penjarakan fizikal dan pakai pelitup muka. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Salam hormat. Assalamualaikum.